Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatin Azhar binti Muhammad Nazri. Nombor matrik saya 2022624152. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nukairina Kafia binti Samsun Nizam. Saya dari kelas KIM 1442A. Nombor matrik saya 2022-861072. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Akila binti Baharudin daripada kelas KIM 1442A. Nombor matrik saya 2022-827352. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Khadijah binti Arsyad daripada kelas IM 1442A. Sekarang saya akan bercerita sedikit mengenai pengenalan peranan peribahasa Melayu dalam melestarikan konsep etika dan peradaban. Bahasa merupakan sebuah medium interaksi yang digunakan oleh manusia untuk berhubung di antara satu sama lain. Penggunaan bahasa memudahkan manusia untuk berkomunikasi dan mewujudkan perpaduan masyarakat yang berbilang bangsa di Malaysia. Bahasa merupakan suatu cara komunikasi untuk menyampaikan idea, fikiran, konsep dan perasaan. Peribahasa merupakan salah satu cara penyampaian idea dalam bentuk puitis. Hampir setiap bangsa mempunyai peribahasa dan peribahasa sesuatu bangsa itu dapat mencerminkan bangsa tersebut. Menurut Wan Abdullah Ali, Naimah Muhammad Asari dan Zakba, peribahasa sebagai ayat yang mengandungi susunan kata yang pendek dan indah, mempunyai kebenaran dan membawa makna yang luas. Peribahasa dibentuk atau dicipta berdasarkan perbandingan yang teliti terhadap alam sekeliling dan peristiwa-peristiwa yang berlaku dalam masyarakat. Oleh sebab itu, peribahasa dibentuk dengan satu ikatan bahasa yang indah dan padat, maka melekatlah peribahasa itu di mulut orang turun-temurun. Peribahasa digunakan sebagai kiasan, teladan dan pengajaran. Itulah sebabnya peribahasa sering digunakan sebagai hiasan untuk mengindahkan karangan atau ketika memberikan ucapan atau syarahan. Pada umumnya, peribahasa dapat dikatakan berasal daripada 3 sumber yang seperti berikut. 1. Masyarakat biasa melalui pengalaman hidup. 2. Golongan cerdik pandai berdasarkan pemerhatian yang tajam terhadap keadaan dan masyarakat sekeliling. 3. Kitab suci Al-Quran dan kitab-kitab agama lain, khususnya Hindu dan Buddha, yang pengaruhnya agak meluas dan kukuh di alam Melayu ketika dahulu. Sekian banyak peribahasa tersebut dapat dikategorikan kepada pecahan yang tersendiri. Menurut Muhammad Tajuddin Haji Abdullah Rahman 2013, simpulan bahasa didefinisikan sebagai kata-kata ringkas atau rangkaian perkataan yang dirumuskan dalam susunan tertentu yang membawa maksud tertentu. Sebagai contoh, ada angin. Yang kedua, perumpamaan merupakan susunan kata dalam sesuatu ayat yang memberi makna khas dan berlainan daripada apa yang ditulis atau dikatakan, atau membandingkan sesuatu benda dengan benda yang lain. Contoh, ibarat bunga kembang tak jadi, atau giling seperti si patung kenyang. Ketiga, pepatah merupakan susunan bahasa yang mudah melekat di mulut dan menjadi sebutan yang dihayati, terbentuk daripada sesuatu peristiwa yang berkaitan dengan kehidupan anggota masyarakat sehari-hari. Sebagai contoh, ada padang adalah belalang, ada air adalah ikan, ada batang mati adalah cendawan tumbuh. Peribahasa yang terakhir, bidalan. Bidalan merupakan susunan bahasa yang menarik dan mudah melekat di mulut orang ramai. Bahasa kiasan yang digunakan untuk melahirkan fikiran yang tajam, tepat, perbandingan, teladan, pengajaran dan kata-kata hikmah. Susunan katanya mempunyai maksud yang terus ternyata.
Dikenali juga sebagai madah pujangga atau kata orang tua-tua. Sebagai contoh, biar lambat, asalkan selamat, takkan lari gunung dikejar. Akhir kata, peranan peribahasa Melayu dalam melestarikan konsep dan etika peradaban adalah topik yang dipilih untuk dibincangkan oleh anggota kumpulan. Kajian ini dilaksanakan untuk mengetahui kaitan peribahasa Melayu dengan konsep dan etika peradaban masa kini. Hal ini amatlah penting kerana konsep dan etika peradaban pasca kini semakin pupus ditelan zaman, apatah lagi jika berkaitan dengan peranan peribahasa Melayu. Pertama sekali, seperti yang tertera di slide sebelah, ia menunjukkan objektif kajian pertama yang menerangkan tentang asal-usul kewujudan peribahasa Melayu dalam kalangan masyarakat. Jadi, seperti yang diketahui, peribahasa Melayu ini merupakan ayat susunan kata yang membawa maksud berkias, tersirat atau berlapik yang digunakan oleh orang zaman terdahulu sebagai tujuan memberi nasihat, memberi pengajaran kepada masyarakat. Tambahan pula dari perspektif lain, peribahasa ini juga dikenali sebagai perkataan-perkataan pendek yang mengandungi kebenaran dan juga moral untuk digunakan oleh masyarakat sekitar pada zaman dahulu maupun sekarang sebagai pedoman hidup mereka. Namun, pada era moden ini, peribahasa Melayu telah pun berkembang pesat, terutamanya dalam kalangan masyarakat, sama ada dari generasi muda ataupun generasi tua. Ia adalah kerana didapati bahawa mereka telah mula mempelajari peribahasa Melayu ini sejak di peringkat awal persekolahan lagi. Mereka juga sering menggunakan peribahasa ini sama ada secara lisan ataupun secara tidak lisan ketika mereka mempelajarinya. Sedemikian, penggunaan peribahasa Melayu juga telah mula dititikberatkan dalam kalangan masyarakat, di mana ia mula digunakan dalam bentuk pepatah Melayu, simpulan bahasa, perumpamaan ataupun kata-kata hikmah yang unggul. Tambahan pula, peribahasa Melayu merupakan ciri keistimewaan dan ia dapat menambahkan seri pada seseorang itu apabila ia mengungkapkan perkataan penggunaan bahasa Melayu. Ia juga merupakan elemen penting untuk membentuk jati diri sesebuah bangsa Melayu. Siogia, sepanjang kajian ini dijalankan, kami mendapati bahawa peribahasa Melayu ini datangnya dari nilai dan sikap anggota masyarakat yang terdahulu terhadap situasi yang mereka lalui. Serta peribahasa Melayu ini memberi kebaikan kepada masyarakat dalam menguasai dan menghargai bahasa ibunda kita. Akhir kata, sebagai bangsa Melayu, kita mestilah mempraktikkan dan membangunkan peribahasa Melayu ini daripada ditelan dek zaman. Hal ini kerana jika bukan kita yang memperjuangkan khazanah negara ini, siapa lagi yang akan mempertahankan peribahasa Melayu ini? Justeru, jika peribahasa Melayu ini tidak lagi digunakan dalam kalangan masyarakat sekarang, berkemungkinan bahawa penggunaan bahasa Melayu juga mungkin akan merundum. Oleh itu, sebagai generasi masyarakat sekarang, kita mestilah mempunyai peranan yang besar dalam meneruskan penggunaan peribahasa Melayu ini supaya ia dapat disematkan dalam pemikiran bangsa Melayu pada generasi yang akan datang. Bersambung kepada objektif yang kedua, iaitu mengenal pasti dan mengaplikasikan penggunaan peribahasa Melayu dalam peradaban dan etika dalam kehidupan masyarakat Malaysia. Yang pertama, menyampaikan pendapat atau kritikan secara halus dan sopan. Hal ini mereka tidak mahu menyanggung perasaan orang lain dengan perkataan-perkataan yang tidak sepatutnya. Mereka juga mengelakkan pergaduhan kerana tidak menimbulkan rasa marah atau kecil hati kepada orang lain. Seterusnya, sukar untuk memberikan nasihat secara terus terang kepada orang lain tanpa menyinggung perasaan mereka. Hal ini kerana mereka dapat menyampaikan maksud yang diingini kepada semua orang dengan mengumpamakan sesuatu perkara dengan sesuatu yang lain.
Selain itu, peribahasa dapat menghargai atau memuji seseorang. Ia digunakan untuk menunjukkan penghargaan, penghormatan dan sokongan. Ia juga mampu memberi maklum balas yang positif kerana dilakukan dengan kata-kata yang sopan dan ikhlas. Di samping itu, peribahasa dapat menambahkan ilmu pengetahuan atau sebagai peringatan kepada diri sendiri. Ia mengandungi makna yang mendalam dan memberikan pengajaran dalam hidup. Ia juga mampu memberi peringatan serta mengajar nilai-nilai yang penting dalam kehidupan. Akhir sekali, peribahasa dapat mengekalkan identiti dan warisan budaya bangsa. Ia dapat dilakukan dengan mencerminkan nilai-nilai adat istiadat, falsafah dan pandangan hidup orang Melayu. Ia digunakan untuk mempertahankan bahasa, budaya dan jati diri kita sebagai bangsa Melayu yang beradab dan bermaruah. Untuk objektif yang ketiga, menjelaskan konsep dan peranan penggunaan peribahasa Melayu dalam peradaban dan etika masyarakat Malaysia. Yang pertama, menggambarkan nilai-nilai murni dan budaya masyarakat Melayu. Peribahasa menunjukkan sikap kesopanan dalam bertutur. Ia dapat meletakkan rasa kecil hati terhadap orang lain yang boleh mengakibatkan konflik yang tidak diingini. Peribahasa juga dapat mengajar kita untuk berbuat baik dan meninggalkan perbuatan jahat. Seterusnya, penggunaan peribahasa dapat memberikan variasi dalam penyampaian maklumat atau pendapat. Ia dapat menimbulkan rasa ingin tahu pembaca kerana mempunyai maklumat secara tidak langsung. Penyampaian yang juga mengandungi makna tersirat atau sindiran yang menunjukkan kebijaksanaan orang yang dahulu. Di samping itu, peribahasa juga dapat menanamkan sikap positif dan semangat berusaha dalam diri individu dan masyarakat. Penggunaannya dapat memberikan nasihat, motivasi, peringatan atau pengajaran. Peringatan yang disampaikan pula dapat difahami kerana menggambarkan situasi dengan betul. Cabaran-cabaran melestarikan penggunaan peribahasa Melayu dalam kalangan masyarakat Melayu. Cabaran yang pertama ialah terdapat segelintir pihak yang menganggap penggunaan bahasa Melayu atau peribahasa Melayu sebagai sesuatu yang bersifat kuno. Hal ini dapat dibuktikan apabila segelintir masyarakat yang lebih memilih untuk menggunakan bahasa Inggeris berbanding bahasa Melayu. Keadaan ini secara tidak langsung boleh menjejaskan penggunaan peribahasa Melayu. Cabaran yang kedua adalah menganggap peribahasa Melayu sukar untuk difahami. Di antara faktor yang menyebabkan kurangnya penerapan peribahasa dalam kehidupan seharian ialah seperti kurang penerapan peribahasa oleh ibu bapa terhadap anak-anak. Cabaran yang ketiga ialah penggunaan bahasa Inggeris yang semakin meluas, terutamanya dalam bidang pekerjaan. Hal ini kerana bahasa Inggeris merupakan tuntutan utama dalam pekerjaan. Secara tidak langsung, ianya dapat menjejaskan penggunaan peribahasa Melayu atau bahasa Melayu dari masa ke semasa di kalangan masyarakat. Cabaran yang terakhir ialah penggunaan bahasa pasar atau lorat tempatan juga menyebabkan penggunaan peribahasa Melayu semakin berkurang di kalangan masyarakat. Hal ini kerana di Malaysia terdapat banyak negeri yang mempunyai loratnya yang tersendiri. Keadaan ini menyebabkan penggunaan bahasa Melayu atau peribahasa Melayu yang betul semakin kurang digunakan. Kesimpulannya, peribahasa Melayu ini telah wujud sejak berkurun lamanya daripada zaman nenek moyang kita lagi. Demikian kerana penggunaan peribahasa Melayu ini dapat mendidik anak bangsa untuk menjalani kehidupan yang bermoral serta mengamalkan adab yang mulia. Ia juga berperanan dalam memberi pengajaran dan impak yang besar kepada generasi bangsa Melayu sekarang kerana ia mencerminkan identiti sesebuah bangsa Melayu sejak pada zaman terdahulu lagi. Selain itu, peribahasa Melayu juga boleh dimasukkan ke dalam peradaban dan etika kerana ia mengandungi pelbagai pengetahuan yang bermanfaat yang boleh dipelajari dan ditanam dalam setiap masyarakat. Namun demikian, kita mestilah berganding bahu sesama masyarakat dalam memelihara khazanah Melayu ini daripada terus dilupuskan atau terus dilupakan oleh masyarakat sekarang. Hal ini kerana
Lebih kerap kita menggunakan penggunaan peribahasa Melayu ini, lebih cepat dan lebih luas ia tersebar dalam kalangan masyarakat. Kerana ia merupakan ciri keistimewaan orang Melayu pada zaman terdahulu lagi dari aspek bahasa yang digunakan. Jadi demi mempertahankan identiti bangsa Melayu yang telah dicipta berkurun lamanya ini, kita mestilah memelihara warisan khazanah negara ini dan memastikan ia digunakan dalam kehidupan seharian kita.